Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah. Okey, hari ni kita sambung Talaki muka surat 219 insya-Allah. Silakan Kak Eli dulu, lepas tu Kak Alia dan Iji. Iji baca tak? Tak sure saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ni tu tak boleh panjang. Ni sabi. Yang tak boleh panjang mana tak? Ni. Oh, tadi saya Tattabi'an. Oh, kena Ni sabi. tattabi'an nisa. Okey. Ambil balik semula. Panjang 6 harakat, dengung dulu, lepas tu ni tu baru pendek. Okey. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Okey. Wajawazna bi bani Lusin, jangan jangan diheret. Isra. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. Sikit lagi. وجنوده بغيا وعدوا. بغ وجنوده بغيا وعدوا. Boleh. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. Ya. Lepas tu saya ambil sesungguhnya. أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم. Ambil balik walaqad. Kena ambil walaqad. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. Mubau tu dengung tak? Mubau tak dengung sebab dia bukan tanwin bertemu waw. Dia cuma masukkan tekanan masukkan sahaja. waw dalam ba tu ya. Mubawwa asid, dia tak adalah sampai dia dengung sebab waw tu dia tak berkait dengan hidung. Okey. Tadi yang saya tegur tu qaf yang kena dengung dengan waw tu.
wasidqin tanwin qaf tu. Mubawwa'a sidqin. Gitu. walaqad bawwa'na bani. Ni pun sama ke? Salah. Bawwa, dia tak ada dengung. Waw sabdu saja. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibati famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum qawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Lagi sekali boleh Kak Eli? Jangan ya khata. Yakhtalifun. Lagi satu tadi yaumal qiyamati tu tadi. Saya tak perasan Kak Eli baca tu. Tak tahulah lain ke apa ke, wallahu alam. Boleh sekali. Okay. Inna rabbaka yaqdi bainahum. Yaqdi. Ini boleh tuan-tuan. Yaqdi. Sebab qalqalah. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jangan ya khata. Ya kha tak mau. Yakhtalifun. Matikan dia. Okay. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Okay. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى jangan terlebih hatta yarawul, 2 harakat saja. Walau ja'atuhum kullu ayat. Walau ja'at, jangan at. Ni macam dot bukan, tak, hujung lidah dia dekat belakang gigi atas, tapi jangan sampai bunyi ats tu jadi sin. At ja'at. Tu belakang gigi. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Okey, sadaqallahul azim. Kalau dalam kelas Taranum tu tak habis lagi lagu tu. Alim masih tergantung lagi. Nantilah lagi satu round baca. Itu saja dengan Kak Eli. Okey. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sama. Okey Kak Alia silakan. 220. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha. Lagi sekali. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Boleh? Illa? Tak payah. Terus. Boleh teruskan. Apa Ustazah, saya kadang-kadang saya tanda supaya saya boleh repeat nanti. Apa? Faham? Lamma amanu kashafna anhum adabal khizy
Kha tu kan masuk ke dalam sikit. khiz, Azabal khiz. khiz, Kena khiz. bunyi dekat hujung halkum. Khi. Pagi-pagi ni takut terkeluarkan hak, Ustazah. Keluar tadi. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya Ya. wa matta'nahum ilahin walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله Ya. ويجعل الرجل ويجعل Ya, lur. ويجعل الرجس على qalqalah. Wa yaj'alur rijsa 'alal rij. ويجعل ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Ya. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني ما betul Nil? Ya. وما تغني الآيات والنذر عن قوم Nuzuru an. Tebal. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Betul Zaza? Okey. Okey. Halal kira. Betul dah tu insya-Allah. Fahal yang Yang itu nipiskan sebab nun bertemu ta nipis ta. Fahal yantaziruna. tazui. Hmm. Fahal yang taziru ru pula jadi Ruh. Nipiskan ni yang depan. Oh. Yang ta. فهل ينتظرون إلا من لا أيام Illa mithla ayya. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم Ya. قل فانتظروا Yang ini pun sama juga macam yang taziru tadi. Sebab nun bertemu ta. So kita kena baca dengan nipis. Qul fanta. Qul fanta. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين Muntazirin. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين Ya. ثم Dengung sikit. Thumma nunajji. ثم ننجي رسلنا Ji dua harakat. Ji rusulana. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد Kejap. Dekat situ ni tu dua harakat. In kuntum fi syakkim min dini. Boleh berhenti situ dulu. Okay. Sebab panjang kan? Sekali. Kul ya yang ni boleh jadi 4 juga kan Ustazah? 4. Kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi sakkim Syak. Shin, huruf shin. Fi syakkim min dini.
Kalau berhenti pun 2 harakat ya Ustazah. Betul. Sebab ada ya tu. Ya tu adalah ya mad. Mada. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini. Dah betul dah tu. Cuma tercicir dia punya dengung. Kim. Fi syakkim min dini. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini. Cantik. Terus saja. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah Ya. walakin a'budullaha alladzina Ya tawaf. Tak dengar. fala a'budu fala a'budul why the sound lain fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah Ya. walakin budullah Ya betul. walakin a'budullah alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim betul Betul. Wa an aqim wa an aqim wajhaka wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Sikit lagi. Wala takunanna minal musyrikin. Jadi walata. Ya. Wala takunanna minal musyrikin. Boleh. Jadi Ustazah rasa yang mana tadi salah? Nanna minal tak cukup. Okey, baik. Wala takunanna minal musyrikin. Ya. Wala tad'u min dunillahi ma la yang. Ya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ya. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Okey, cantik. Terima kasih Kak Alia. Okey, Iji, Assalamualaikum. Salam Ustazah. Ya. Okey. Baca tak? Baca kan? Membaca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yamsaskallahu Dengung. bidurrin Bidurrin fala. Ustazah. Wah, ada background. Tak apa. Wa in yamsaskallahu Dengung. Bidurrin fala. bidurrin fala kashifal Kapan? Fala kashifa lahu illa hu. bidurrin fala kashifa lahu illa huwa Illa hu. illa hu Ya. wa in yurid Qalqalah jaga. Wa in yuridaka. wa in yuridka bi khairin fala rad Betul? fala radda li fadli Li fadli. Jangan qalqalah. Li fadli. Tebal dan tidak ada qalqalah. li fadli. Ya. Ulang balik Ustazah. Boleh. Kat mana? Falah. Wa in yuridka bi khairin. Wa in yuridka
بخير فلا راد لفضله Cuma nanti kena tebalkan sikit iji dekat bot. Li fadli. لفضله Okay. يصيب به من يشاء Mai dengungkan yusibu bihi man yasha. يصيب به من يشاء Iya. من عباده Okay. وهو الغفور الرحيم Okay. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم Ambil belakang sikit dekat hamzah tu jangan bunyi a. Qad ja'akumul قد جاءكم الحق من ربكم Ya. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه Ya. ومن ضل Tebal فإن sikit. Wa man dhalla fa in dhal. ومن ضل فإنما يدل Jangan yadillu alaiha. Tebal yadil. يدل Yang tebal dad. Lam jangan yadil. Yadillu. ومن ضل فإنما يدل عليها Ya. وما أنا عليكم بوكيل Sikit lagi. Wa ma ana alaikum biwakil. وما أنا عليكم بوكيل Okay. واتبع ما Masukkan ain betul-betul. Wattabi' ma bi'. واتبع Ain. Tabi' bi'. واتبع ما Yuha. Yu panjang. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله Ya. وهو خير الحاكمين Okay, terus surah Hud. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من Mil. Betul mil. ثم فصلت من لدن حكيم خبير Dekat dun tu kena jelas. Mil ladun hakimin khabir. ثم فصلت من لدن حكيم خبير Ya. ألا تعبدوا إلا الله Ya. إنني لكم منه نذير وبشير Wa bashir. Tak ada sabdu. إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم
Tak masuk. Ti jadi hamzah. Ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Ilaihi yumat Ya. Ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Yumatti'kum mata'an hasana. Mata'an, jangan mata'an. An Ya. Ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Jangan dekung. Jangan dekung. Jangan dengung. Cakap tak betul lah ni Kak Eli. Aduh yai. Yumatti'kum mata'an hasana. Ilaihi yumatti'kum mata'an Tak masuk an. Mata'an. mata'an Tak masuk. Bukan an. An. hasan. Huruf ain. Ain. Okay. Hmm. Ilaihi yumatti'kum yumatti'kum mata'an Tak masuk lah. Dia jadi Yumat- an. Dia jadi hamzah. Mata'an. Tekan sikit. An. Mata'an. ilaihi yumatti'kum mata'an. Maksudnya tak juga. Sikit adalah tapi jangan dengung Satu lagi tadi tertinggal dekat dengung. Yang dekat yumatti'kum mata. Ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Ilaihi yumatti'kum mata'an hasan. Masuk dah. Mata'an hasana. Ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Iji, saya rasa Ya. Iji berhenti dulu dekat mata'an hasana. Sebab saya ada banyak benda nak betul kat situ kan. Yang ain tadi tu Iji dah betulkan. Tapi Okey. jangan dengung dekat tanwin tu. Yumatti'kum mata'an hasana. Anha. Gitu. Mata'an hasana. Okey. Dengung tak ada. Dia tak dengung. Jadi dimatikan kat hasanah macam tu. Berhenti je dulu kat situ. Sebab nanti takut confuse banyak sangat hukum-hukum yang Okey. kita nak kena buat kan. Okey. Ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Okey. Lepas tu baru boleh ulang balik. Yumatti'kum baru habiskan. Yumatti'kum mata'an yumatti'kum mata'an hasanan ila Ajalim musamma. Dia tak ada sabdu dekat lam, jangan tekan lam. Tapi tekan mim. ajalim. Betul. Ila ajalim Ila 4. Ila ajalim musamma. ila ajalin musamma. Ajalim dengung, musam tu pun dengung. Sekali lagi. Ila ajalim musamma. lim musamma. Ila ajalim musamma. Kejap. Mungkin Iji tak jelas yang lim tu. Memang Iji dah masukkan dah lim tu. Tapi lamakan dia. Tempoh dia tu. Macam Iji baca. Ajalim musamma. Dah dengung tapi tak cukup kadar dia. Okey. Ila ajalim musamma. Ila ajalim musamma. Ajalim dah cantik. Musamma.
ila ajalin musamma. Boleh. Kita biasa-biasakan dengung tu. Okay. Okey. Terus wayu'ti. Wa yu'ti kullazi fadlin Jangan fadlin fadlah. wa yu'ti kullazi fadlin fadlah. Okay. Okey. Boleh. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Dengung sikit. Azab yaumin kabir. Fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Ming tu dengung macam tadi yang mim sabdu tu. Yaumin kabir. Fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Dia panjang sikit kan? Okey, terus. Ilallah. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in tu dengung kan? Syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ala Jangan ala Ala Hamzah. ala innahum yasnuna sudurahum liyastahfu min. Ya. Betul? Boleh. Ala hina yasta'shuna siyabuhum. Iyabahum. Siyabahum. Ba. Ala hina yasta'shuna siyabahum. Ya. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Wa ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okey, terus. Innahu alim. Nahu panjang. Innahu alimun. Innahu alimun bizatis sudur. Tambah sikit. Bizatis sudur. Innahu alimun bizatis. Kejap nak biasakan iji dengan dengung ni. Innahu satu, mum satu. Innahu alimun bizatis sudur. Lagi sekali. Innahu alimun bizatis sudur. Okey, boleh. Sadaqallahul azim. Terima kasih Iji. Dengung tu macam ni. Iji dengung dah boleh dengung tapi panjangkan kadar dengung dia. Tu satu yang jelas lah. Yang keduanya Ain dengan Hamzah tu. Iji selalu terbuat Hamzah jadi Ain. Ain jadi Hamzah kan? Yang itulah. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Iji. Okey, sama. Okey, Ili. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah, sorry lambat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak apa. Okey, silakan. Hari ni kan tak ramai. So banyaklah baca hari ni. Nasib lah. Sekejap. Okey. Satu cup tu. Oh, sorry. Oh, nak pakai ni je Okey. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min
Da ni 6 harokat baru masuk ba. وما من دابة Lekat betul-betul. Dabbatin. Sebab dia ada sabdu. وما من داب betul. Tapi jangan tergagap. Kejap. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها Tu dia. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات Ya. والأرض Boleh? Wal-ard. والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء Ya. على وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا Ya. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يكون Boleh? Layaku. لا يقولن الذين كفروا إن هذا Boleh? إن هذا إلا سحر مبين Sekejap ولئن أخرنا Anhumul. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة Okey. Ili ambil balik ila tapi dengan tim tu dengung sikit lagi. إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه Ya. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم Okey. Boleh? وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون Ya. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم tak sampai Boleh berhenti dekat rahmah. rahmah Kalau tak sampai lah. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة Ya. ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور Okey, dekat innahu dengung sikit lagi. ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور Ya. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن Boleh? Ambil layaku. Ya ليقولن ذهب السيئات عني
Okay. Innahu lafarihun fakhur. Dekat situ ha. La farihun. Innahu lafarihun fakhur. Ya. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم Tak cukup ula tu. Ula. 4, 6 Empat. Mat mutasil 4. أولئك لهم مغفرة. Ulang balik Ustazah. Ya. Boleh? أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Okay. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به. Sekejap Yuha tu panjangnya 4 juga. Ma yuha. Panjang. Bawah ni pun 4. 4. Wadaiku tu pun 4. Start. Boleh ambil ma yuha. ما يوحى إليك وضائق به. Ya. وضائق به صدرك أن يقولوا Yaqu. An yaqulu. لولا أنزل عليه. Ya. Boleh. أنزل betul. Ambil laula. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. Okay. إنما أنت نذير. Nazir. Nipis je. إنما أنت نذير. Ya. والله على كل شيء وكيل. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ili. Ustazah. Sama. Okay. Next. Anissa baru masuk kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Muka surat berapa ya? 223. Okay, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum. Okay. Wad'u man istata'tum min dunillahi. Min jaga min tu. Wada. Ya. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sekejap, kacau Anissa. Dekat du tu kan, jangan letak hujung lidah dekat langit. Tapi hujung lidah Du. belakang gigi. Min du. Du, bukannya du. Du. Du, da, di, Oh, du. du. Kan kalau Okay. kita ingat makhraj dia kan kat situ kan, bukannya dekat langit. Sebab kita dah biasa cakap du macam Di di kan. duduk, tu salah. Dia punya makhraj Okay. salah. Du, Min da. du. Okay, saya cuba Ustazah. Okay, silakan. Wad'u man istata'tum min dunillahi. Dengung jangan tinggal. Kalau Min kita dah fokus dekat dal, kita dah lupa dengung. Min du. wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ya.
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله Hmm. وأن لا إله إلا هو فهل أنتم Jom مسلمون dengar. Fahal antum muslimun. فهل أنتم مسلمون Yeah. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم Yeah. أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Yeah. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه Yeah. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو فلا تك في مرية منه dekat ra nipiskan sikit lagi. Mir. مر Yeah. فلا تك في مرية منه Yeah. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Okay. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا Yeah. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد Dekat ha tu ada alif. Wa yaqulul ashhadu haula. Kalau tak sampai kan, boleh berhenti dekat ashhad. Oh, sampai situ pun boleh. Boleh? Nanti ambil balik wa yaqulu. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد Yeah. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم Yeah. ألا لعنة الله على الظالمين Boleh. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih Anissa. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, 224. Fiza, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Sorry lambat. Assalamualaikum. Tak apa, dia tepat sampai pada waktunya.
Kalau macam tertunggu tadi kena rotan sekali. Tak adalah, saja je. Okey, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Ya. Yudha'afu lahumul azab. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Ya. Betul? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim. Ya. Gula pun boleh terus. Oh, boleh. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Ya. Boleh berhenti ke salah? Dia kalau mana yang wasami' tu? Boleh jaiz? Boleh? So sambung hal tu je. Terus je. Hal yastawiya. Hal yastawini mathalan Hal yastawiyani mathala. hal yastawiyani mathalan afala tadhakkarun. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Ya. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum azaba yawmin alim. فقال الملأ الذين كفروا من فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا Terus. Terus Boleh? boleh terus. Sekejap. Wa ma naraka taba'aka ma naraka illa. Ambil balik ma naraka. Sorry Fiza. ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. Boleh? Ambil illa allazi. إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. Boleh berhenti Suzana? Berhenti kat mana? Boleh nak berhenti. Kalau kata boleh sampai, habiskan. Oh, okey. Saya cuba Ya. إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Ya. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي In kuntu ala بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. Fiza ambil belakang sikit. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. Ustazah tadi berhenti kat sini ke? Tak. Berhenti boleh dekat alaikum tu. Cuma nak betulkan indihi tu tak cukup dengung. Oh, okey.
وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم Fa'umiyat. Jangan miyat. Miyat. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم Ya. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Okey. Sadaqallahul Astagfirullahalazim. azim. Terima kasih Fiza. Ustazah. Sama. Kita ada lagi tak yang macam dia lambat tapi dia masuk? Yang tak masuk Suzy je. Kalau gitu kita masuk tajwid teruslah. So kita berhenti Ustazah kat sini. Page 225 Berhenti sinilah. 224. Yelah 225 next lah. Next 225. Ingatkan ayat yang tadi kita berhenti kat sini 225. Okay. Okey, sadaqallahul azim. Okey, kita masuk tajwid. Jawwada yujawwidu. Tajuk apa kita hari ni? Udah lupa. Kita dah masuk buku pink ke belum Dah kan? Dah Ustazah, dah. Okey, tajuk yang depan-depan kan? Hari tu kita baca yang hak Sampai hak lagu. 3. Kita dah masuk pelajaran 4 tak silap saya hari ni. Ya. Betul Ustazah. Yep. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alright. Kita tengok tajuk yang seterusnya hari ni. Suara saya dengar jelas tak? Dengar. Macam jauh ke Dia yang jawab masa Ustazah Adi ke Yusuf tadi. belakang? Itu dia. Masa tadi. Okey, sekarang ni jelas Okey. Kita tengok pelajaran yang keempat dalam tajuk kesalahan dalam membaca Al-Quran. Okey, ada beberapa kesalahan lah Kat sini dia bagi 2, iaitu yang pertama huraiannya iaitu disebut lahnun jali. Dia tulis dalam bahasa Melayu tu lahn jali. Lahn jali lah, ataupun lahnun jali. Lahn tu kesalahan. Jali tu yang jelas ataupun nyata. Okey. Okey, macam mana yang dikatakan dengan lahn jali? Dia terjadi dalam beberapa keadaan. Kita tengok keadaan yang pertama. Dia tertukar huruf yang boleh mengubah makna Al-Quran. Seperti tukar huruf ha kepada kha ataupun ha kepada ha. Apa-apalah yang huruf-huruf yang hampir dengan bunyi ha ke kan. Itu tertukar huruf tu boleh menyebabkan berubah makna. Itu yang kita risau tu kan. Rasa macam sama kalau kita eja huruf konsonan tu H, semua H. Tak ada H besar, H kecil, H tebal, tak ada. Huruf hijaiyah aja yang kita nak kena jaga. Okey, contoh Ar-Rahim, penyayang kan. Dia boleh jadi Ar-Rahim, nanti dia jadi makna lain pula. Okey. Okey, kemudian ada juga dikata tertukar huruf tapi tidak mengubah makna Al-Quran. Contohnya seperti tertukar huruf sad kepada sin. Maknanya kalau kita baca patutnya sirata, dia tetap juga dikategorikan kesalahan yang nyata sebab nampak jelas sangat tertukar bunyi tu, tapi ada ketika tidak mengubah makna Al-Quran. Ada ketika dia boleh berubah Okey, kemudian dia berubah tu mengikut pada kalimah ataupun perkataan-perkataan bahasa Arab lah. Kadang-kadang kan perkataan bahasa Arab ni dia banyak kan. Itu yang kita nak kena hati-hati. Dan banyak juga kita pinjam kata-kata perkataan-perkataan bahasa Arab tu pinjam ke bahasa Melayu. Okey, kemudian yang ketiga, tertukar baris. Baris atas jadi depan, bawah jadi atas. Okey, jadi tertukar baris yang mana boleh juga mengubah makna Al-Quran. Seperti dia bagi contoh, menukar baris fathah kepada baris dhammah pada kalimah an'amta. Banyaklah kalimah-kalimah tertentu, dia bagi satu contoh. Kan bacaannya siratal ladzina an'amta. Maksudnya apa? Orang yang diberi nikmat kan? An'amta. Siapa yang beri nikmat? Allah lah kan. An'amta tu Allah memberi nikmat. Tapi kalau kita baca an'amtu,
dia berbalik pada kita. Kita yang bagi nikmat. Tu jaga. Nampak tak? Itu kalau kita tahu maksud lah. Kalau tak tahu maksud ni dimaafkan. Tapi kita kena belajar. Paling tidak kena tengok makna ayat Al-Quran yang kita baca. Okey, itu kesalahan nyata ataupun kesalahan jali. Tertukar huruf, tertukar baris. Okey, kemudian kenapa dinamakan lahnun jali? Dia kata kerana kesalahan ini dapat diketahui oleh kebanyakan orang. Sama ada orang tu ahli ataupun tidak. Dia tulis kat situ sama ada qari atau tidak. Qari tu maksudnya ahli Al-Quran lah. Maknanya kita ni pun kategori lah ahli lah kan. Sebabnya kita ni yang sentiasa nak memperbaiki bacaan Quran. Jadi walaupun dia bukan ahli, walaupun dia bukan orang yang pekerjaan dia tu baca Quran aja, dia kerja benda lain kan, banyak benda lain. Tapi dia dengar pun dia boleh tahu itu adalah bacaan yang salah. Itu kategori lahnun jali lah. Macam tertukar huruf tadi kan. Tebal jadi nipis, baris bawah jadi atas dan sebagainya. Okey, kemudian. Okey, apa hukum dia? Hukumnya ini diberikan pendapat sebahagian ulama. Ada yang sebut kata tak boleh sahaja, dia tak sebutlah haram kan. Ada juga sebahagian yang sebut haram lagi berdosa. Saya tambah sikit. Lebih-lebih lagi bagi kita yang sengaja meninggalkan. Dalam keadaan kita ni mampu. Bukan mampu belajar Quran ni dari segi kewangan sahaja, tapi mampu belajar Quran ni dari sudut masa kita. Kalau cari masa tu, kalau tak cari masa tu memang tak ada. Tapi kalau adakan masa untuk nak tu mesti ada. Kan? Ada kemahuan, adalah jalan dia. Jadi jangan kita memang sengaja meninggalkan atau meringan-ringankan. Dalam keadaan kita tahu dah kemampuan kita, bacaan Quran kita ni tak apa-apa okey. Tapi kita biar je, itu tak boleh. Okey? Alright. Itu lahnun jali tadi. Okey, seterusnya maknanya kalau boleh tinggalkan, kalau boleh jangan buat. Usahalah sebaiknya untuk kita perbetulkan. Kita tak naklah jadi jatuh sampai berdosa kita. Pegang Quran baca tapi baca tak betul kan? Okey. Yang kedua, bahagian lahnun khafi, iaitu kesalahan khafi itu kesalahan yang tersembunyi. Okey, khafa tu ringan ataupun tersembunyi. Okey, apa yang dalam kategori sembunyi ataupun ringan ni? Okey, dia kata terjadi seperti meninggalkan ikhfa, idgham, iqlab, izhar, gunnah, tafkhim, tarqiq dan sebagainya. Okey, yang ini adalah apabila huruf-huruf itu disambung menjadi kalimah dan ayat. Bila disambung barulah ada hukum-hukum ni kan, iaitu mustahak. Ingat tak yang saya bagi tahu itu hak dan mustahak? Hak tu apa? Makhraj dan sifat huruf. Mustahak tu apa? Inilah dia. Ikhfa, idgham, iqlab, izhar dan sebagainya. Bila dicantum baru adanya perkara-perkara ni. Jadi sekiranya kita membaca Quran dan belajar, ada dengung yang tidak ditepati, ada yang tak cukup mat dan sebagainya kan. Kalau mat tu tak termasuk. Mat tu adalah lahnun jali sebenarnya. Okay, kalau macam yang iklab, dia tak buat iklab, dengung tak cukup, ataupun yang tak dengung, dia dengungkan, itu khafi. Ringan. Tapi ringan yang macam mana? Dia kata kesalahan jenis ini tidak akan mengubah makna Al-Quran. Cuma kita tidak menjagalah. Tidak menjaga ayat-ayat Quran tu dengan baik kan. Okey, kemudian dinamakan lahnun khafi kerana kesalahan ini hanya diketahui oleh mereka yang mahir sahaja. Yang betul-betul ahli. Yang memang jenis yang teliti. Khusus kalau guru lah. Guru yang mutqin. Guru yang teliti ni memang tak boleh lepas lah. Kalau ikutkan dengung-dengung tu. Telinga dia jadi tiba-tiba jadi tajam. Tiba-tiba dia jadi telinga tikus. Macam tu. Okey. Jadi apa hukum dia? Makruh yang dicela dan ada juga yang mengatakan haram. Itu pendapat ulama. Walaupun dia kata makruh yang dicela, bermakna Allah suka tak perbuatan makruh ni? Allah tak suka. Tinggalkan juga. Sebab sebahagian daripada ulama pun kata haram kalau kita sengaja meninggalkan hukum-hukum dalam kesalahan lahnun khafi ni. Hukum-hukum dalam khafi ni lah. Kita rasa macam nak laju kan, kita pun main bantai je. Dengungnya tak ada. Dia punya gunnah semuanya tak jadi. Kan sebabnya kita nak memartabatkan azimnya Al-Quran ni kan. Kebesaran Al-Quran ini tidak sama dengan apa-apa buku yang ada kat dunia ni. Apa-apa bahan bacaan yang kat dunia ni takkan ada yang sama dengan Al-Quran. Jadi kita dituntutlah untuk menjaga sebaik-baiknya. Okay, itu lahnun khafi. Ada dua kategori tadi.
Okey, jelas? Lahnun jali dan lahnun khafi. Samalah macam contoh Allahumma salli ala Muhammad. Huruf hamzah dengan huruf kaf. Hamzah tu kat mana? Dia kan apa-apa untuk lahnun ni kan kesalahan ni. Bukan lahnun lahnun. Kesalahan ni dia akan berbalik semula pada sebutan huruf dan makhraj dia. Kita sebut huruf kita boleh tiru. Cikgu kita kata alif, kita pun sebut alif. Cikgu kita kata hamzah baris atas bunyinya a, kita ikut a. Tapi makhrajnya kita tak perhalusi. Bila kita tak perhalusi makhraj, nanti dia akan terjadinya lahnun ni lah. Sama ada tersembunyi ataupun nyata. Contoh kaf. Kaf pangkal lidah. Hamzah pangkal halkum. Tapi bunyinya tu boleh berubah-ubah. Kaf jadi hamzah, hamzah jadi ain. Cikgu bahasa Arab ada dalam ni. Samak, contoh kan. Samak, samakun, ikan. Sama' huruf ain dah jadi mendengar. Lepas tu as-sama'. Apa maksud sama'? Banyak dalam Quran tu. Kataan sama'. As-sama'i wal ard. Itu hamzah. Dia ada sama' hamzah. Sama' ain. Samak itu kaf. Lain maksud dia. Ada makna ikan, ada makna mendengar. Sama apa? Langit. Kan? Nampak tak? Punyalah dia punya jauh bahasa tu. Allah. Itu kalau kita tak tahu tak apa. Kan macam saya cakap tadi lah. Dimaafkan. Tapi sambil janganlah kita rasa macam tak apa dia maafkan. Biarlah tak payah belajar. Tak boleh lah. Kita dituntut kan belajar baca Quran dengan betul. Okey? Baik. Jelas untuk lahnun? Untuk lahnun jelas? Ya. Jelas. Okey, baik. Ada soalan untuk lahnun jali dan lahnun khafi? Allahu Akbar. Ustazah, Ya saya. bila kita macam kita kan mengaji sendiri kan. Kadang-kadang macam Ustazah katalah kalau macam dicela bila kita nak laju je, kita patutnya ambil slowly kan supaya kita tak langgar semua hukum-hukum. Tapi kalau kita dah kadang-kadang kita nak sebut tu, okey macam itu yang tu macam okeylah macam kafi. Tapi macam jali tu kita macam kadang tak terkeluar. Macam mana tu? Itu dari sudut kemahiran lah tu. Jadi macam kalau kita ni yang nak belajar ni, kita tetap baca Quran, lepas tu kita punya sebutan tu tak terkeluar. Masih lagi tak terkeluar, masih lagi tak tepat. Tapi sambil tu belajar kan? Belajar lah, tapi yang tu tak ada sendiri. masalah. Tak apa maksudnya. Rutin kita memang kita akan baca Quran hari-hari. Tapi dalam masa yang sama, kita baca Quran tu untuk tidak meninggalkan rutin. Kita belajar every week. Mungkin macam Kak Alia belajar, mungkin hari ni talaki, esok kelas lain pula. Tapi maknanya ada usaha untuk kita cari guru ke ataupun kita cari kelas-kelas tertentu untuk kita perbaiki bacaan. Jangan kita baca hari-hari dan kita dah tahu kelemahan kita tapi langsung tak ada usaha untuk masuk kelas talaki ataupun belajar tajwid. Tu tak boleh lah. Okey. Contohnya macam saya kan join kelas ni. Jadi masih banyak lagi yang nak kena polish kan. Dia tak keluar. Jadi saya pula ada satu group yang saya memang kita ada macam daily punya recitation. Contohnya 4 muka surat contohnya. Jadi sedangkan dengan dalam kelas ni pun masih banyak nak kena ubah, perbetulkan. Jadi macam mana pula yang macam kita dibaca dalam grup kan, setiap orang kena baca 4 page kan, lepas tu tanda, siapa dah habis baca tanda. Jadi macam mana kalau kita punya bacaan tak betul? Macam mana tu Ustazah? Adakah sepatutnya teruskan dengan grup tu untuk membaca dan tik tak baca? Padahal tak tahu sebutan kita tu betul ke tak kan, macam saya katakan lah, sebab dalam kelas Ustazah pun memang sebutan saya pun masih lemah lagi kan. Tapi nampaklah ada improvement walaupun dia lambat tapi berjalan. Yang penting istiqamah. Okey, terus. Jadi patutkah saya sebenarnya membaca, kalau orang macam saya patutkah kami membaca sendiri untuk khatam Quran? Sebaiknya, ni cadangan saya lah bila Kak Alia tanya kan. Sebaiknya memang kita punya bacaan itu untuk kita jadikan dia sebagai rutin kan. Dia ada daily punya bacaan, kemudian kita nak khatam kan. Teruskan tak apa. Tapi sambil tu kita tahu kat mana kita punya kekurangan, kita tanda.
usahakanlah untuk kita tanya ke macam mana betul ke tak dia baca, kita record ke, kita hantar bacaan kita, minta guru kita dengar ke dan sebagainya. Bayangkan kalau kita dah tahu kita punya bacaan tu memang tak okey sangat lagi. Tapi kita terus tak nak baca sebab takut salah. Sampai bila-bila nanti lagi terus tak dapat nak diperbaiki. Sebenarnya betulnya bacaan tu, cantiknya dan moleknya sebutan huruf itu adalah daripada latihan kita yang selalu. Daripada salah jadi ringan salahnya, daripada ringan salahnya jadi hilang salahnya. Macam tu. Teruskanlah, tak ada masalah. Cuma saya cakap tadi cadangannya sebaiknya bacaan kita ini mesti disemak. Sama ada, sebab tu digalakkan kalau kita nak bertadarus ni mesti bacaannya tu orangnya paling kurang 2 orang. Paling kurang 2 orang. Dan yang menyemak tu dia tahulah sedikit sebanyak dia tahu. Walaupun dia rasa dia bukan guru, tapi dia boleh juga menyemak. Sebab kadang-kadang bila kita baca ni, kita tak boleh nak menilai waktu kita baca. Orang lain dengar salah lah kita baca, kita rasa betul dah. Kan? Tapi kalau katalah kita baca seorang, kita record, kita dengar balik. Kat situ pun kita boleh dapat trace kat mana kesilapan kita. Itu salah satu. Tapi kalau tak ada pilihan, baca seorang tu tak ada masalah. Boleh nak baca seorang. Tapi kalau kita rasa tengah-tengah baca rasa macam conscious je, macam ragu-ragu, betul ke tak betul aku ni? Tanda. Tanda, dapatkan kepastian. Dia kan bila kita dah macam Kak Alia dah mahir baca Quran, dah boleh lah kan. Tapi ada beberapa kalimah tu, bukannya semua yang kita baca tu tak betul. Jadi yang penting tandakan kalimah-kalimah tertentu yang kita rasa macam tak berapa tepat lagi sebutan. Begitu. Jangan sampai kita rasa tak bolehlah baca Quran macam ni, habis tinggal terus, dah rugi. Saya rasa macam takut macam jangan takut sebab kan proses baca Quran ni memang macam itu. Dia ada salah, dia ada silap. Sebab tu ada keluar hadis yang mengaji dengan keadaan merangkak-rangkak. Maknanya merangkak tu apa? Merangkak tu baca masih lagi belum betul. 2 pahala dia bagi. Maknanya teruskanlah yang rangkak tadi tu. Daripada rangkak tu jadi kita berjalan lambat. Daripada berjalan kita berjoging. Daripada kita berjoging kita berlari. Kan? Daripada situlah sebenarnya kita boleh mengesan kesalahan kita, kat mana kekurangan kita. Macam tu. Boleh Kak Alia? Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Dia kena bagi semangat. Kalau tak nanti luntur semangat. Okay. Alright. Ada lagi soalan selain daripada Kak Alia tadi? Kalau tak ada, kita ambil sikit pada muka surat ke-13. Yang soalan-soalan tu boleh jawab sendiri tu. Sebab soalan-soalan yang dibagi tu adalah berdasarkan pada tajuk pada setiap pelajaran. Contoh soalan di muka surat 12 tu ada pada tajuk yang pelajaran yang keempat tadi. Dia bagi satu-satu kan. Alhamdulillah. Okey, pelajaran yang kelima, adab-adab membaca Al-Quran. Okey. Kalau kita tengok adab-adab membaca Quran ni, kita tengok dia dah tulis awal-awal lagi kat situ. Al-Quran adalah kitab suci lagi mulia, membaca satu ibadah. Bacalah macam mana rupa sekalipun, dapat kita pahala sebab dia adalah salah satu ibadah. Di sini dinyatakan beberapa adab yang perlu dijaga oleh seseorang qari ataupun pembaca Al-Quran. Jadi huraiannya seperti berikut. Okey, kita tengok adab-adab sebelum kita baca Quran. Ini memang yang penting sekali lah. Selalu kita perbaharui niat kita. Kerana kadang-kadang takut juga berubah niatnya baca Quran ni untuk apa kan. Okey, jadi ikhlaskan niat tu memang lillahi ta'ala. Okey, lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, pastikan berwuduk walaupun harus hukumnya. Bukan wajib hukumnya. Walaupun harus membaca Al-Quran tanpa wuduk. Jadi dalam beberapa keadaan tertentu, sebaiknya kita ni mestilah nak jaga wuduk, betul tak? Dalam keadaan kita ada kelas. Kelas ni bukan kelas online, kelas bersemuka. Lepas tu kelasnya kat tingkat 3 contoh. Yang kita ni yang jenis yang kejap-kejap nak buang angin. Kejap-kejap kan nak terkucil. Biasalah kan kalau kita yang dah umur-umur ni bermacam-macam penyakit. Tidak digalakkan. Bukanlah tidak digalakkan. Tidak mengapa. Tidak mengapa jika kita tidak memperbaharui wuduk tu. Wuduk tu bagus. Tapi kalau sampai dah beberapa kali turun, nak naik balik dah satu hal sakit lutut. Last sekali naik atas, kelas habis dah. Contoh ajalah. Maknanya dalam macam-macam keadaan yang tak mengizinkan, tak apa. Tapi sebaiknya carilah mushaf yang ada terjemahan. Itu lebih baiklah kan. Okey, kemudian yang ketiga, membersihkan mulut ataupun bersugi. Ini setiap kali baca Quran, setiap kali kita nak solat pun kita digalakkan untuk bersugi.
Kerana dalam solat pun kita membaca Quran yang mana ayat Quran itu keluar daripada kerongkong dan mulut kita. Itu pun ada hadis yang dikeluarkan yang disebut setiap kali kita membaca Quran itu adalah daripada kita punya mulut. Jadi pastikan mulut kita tu bersih, wangi. Lepas makan terus mengaji, macam bukan tak boleh, kumur-kumur je boleh, tapi macam tak selesa lah. Kalau orang yang dah biasa memang setiap kali nak masuk kelas Quran ni, dia akan bersugi, dia akan rasa sedapnya nak mengaji tu. Okey, kemudian bau petai. Nasiblah bau petai. Sebab tu makanan-makanan yang berbau itu hukumnya harus, kan? Dia tak makruh harus pula. Makruh hukumnya nak Makruh kan Ustazah? makruh. Bawang, durian, Ya betul. petai. Makanan-makanan yang meninggalkan bau itu semua makruh. Bukan harus yang saya salah sebut tadi. Makruh hukumnya. Harus Kalau sedap boleh, Ustazah. sedaplah kita nyang-nyang. Makanan yang sedap tu Ustazah. Makruh tu. Kan? Aduh, petai tu kalau tak dikunyah, aduh, takkan nak telan, tak ada rasa lah kan. Tapi tu masalahnya kan, kena bersihkan. Tapi kalau petai tu dengan bawang yang mentah tu memang dia punya bau tu, walaupun kita dah gosok gigi, dia akan, sebab kita dah makan, makanan tu masuk dalam badan kita, dia akan mengeluarkan angin tu lah sepoi-sepoi bahasa petai dan sepoi-sepoi bahasa bawang. Nak menghilangkan tu mau sehari setengah, bau hilang, bau perfume kat bilik air tu yang tak tahan tu. Kan? Okay. Jadi adalah sebab kenapa makanan-makanan macam tu dia jadi makruh. Okey, baik. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang suci lagi bersih. Faham maksud suci lagi bersih ni? Jangan kena najis lah maksud dia. Okey, kalau kata kita punya badan ni berpeluh, baju kita habis basah dengan peluh, macam mana? Boleh tak kita nak baca Quran dalam keadaan tertentu lah? Dia bukan najis kan? Tu tak mengapa. Kemudian memilih tempat yang suci lagi bersih, pastikan tempatnya pun yang tidak dikotori oleh najis. Tak kisahlah tempat tu macam mana pun, yang penting tak ada najis. Kemudian sebaiknya menghadap kiblat, duduk pun dengan sopan. Sopannya kita duduk ni bergantung pada keadaan kita duduk, sama ada atas kerusi ataupun di bawah. Duduk bersila di bawah, kalau boleh mestilah tinggikan sikit lah kita punya Quran tu, kan atas pusat. Kalau duduk di kerusi ada meja, lagi mudah. Tu senanglah, tak ada masalah. Okey, kemudian mesti dimulai oleh bacaan isti'adzah dan seterusnya basmalah. Itu sebelum, pastikanlah 8 benda ni tadi. Kemudian yang kedua, adab masa kita baca Quran. Jadi apa yang kita nak buat? Itulah Ili, sedap dah lah puasa ini, aduh. Ya Allah, potai, kena cari potai petang kang. Baru sebut makanan yang makruh. Allah, itulah ujian dia. Okey, adab ketika kita tengah baca Quran. Okey, mesti membaca dengan suara yang baik. Tu dia dah sebut dengan suara yang baik. Maknanya nanti ada rezeki belajarlah taranum. Bukan kita kata belajar taranum tu nak bagi orang puji kita suara sedap. Tidak. Kita nak mengalunkan ayat Quran ni kan, bagi telinga kita sendiri sedap dengar pun cukup dah rasanya. Lepas tu bila suara yang baik ini kita baca, menyebabkan diri kita terpanggil untuk membaca selalu ayat Quran tu. Tak jemu untuk kita baca kan. Tapi dalam keadaan yang tak sihat, suara jadi rock tu, itu lain cerita. Kan, itu Allah bagi ujian, tu lain. Kadang-kadang lepas kita batuk, baik daripada batuk, suara jadi lagi sedap. Okey, kemudian yang kedua, membaca dengan khusyuk dan tawaduk. Maknanya kalau boleh dalam keadaan yang tidak dicampurkan dengan hal-hal duniawi lah. Kadang-kadang kan dalam grup-grup, biasalah kita ni kalau mengaji, kita tak kata orang, kita kata kita sendirilah kan. Dalam kelas, ustaz kat depan, ustazah kat depan. Tengah hari kan nak masak apa? Contoh. Kan, hilang sekejap dia punya khusyuk dan tawaduk tu. Kalau boleh, kita fokuslah maksudnya. Kemudian yang ketiga, tidak diselangi dengan percakapan kecuali menjawab salam. Tidak berborak, tidak menyembang yang tak sepatutnya. Kalau kita bercakap, katalah kita baca Quran macam tadi, kita bertalaki, kemudian berhenti. Tapi berhenti tu bercakap berkenaan dengan ayat yang dibaca, itulah sama ada kita nak memahamkan dari sudut makna dia, terjemahan ayat, ataupun kita nak memperbaiki bacaan Quran tersebut, itu tak apa. Ni yang dimaksudkan tidak ada selangi dengan percakapan ni, perkara yang luar daripada apa yang telah kita bincangkan. Kemudian
Kalau ada orang bagi salam, jawab. Tapi ada juga setengah yang kata kalau dia nampak ada orang tengah baca Quran dalam satu kumpulan, tak payah bagi salam dulu. Dia dah habis, nanti kan duduk je dulu, masuk dalam duduk. Dia dah habis baca, kita nyelitlah bagi salam. Itu yang sebaiknya lah. Okey, kemudian dan yang keempat, berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut namanya seperti Ahmad, Muhammad, Rasulullah dan sebagainya. Banyak dalam Quran ada ayat-ayat tertentu yang disebut dengan kalimah selawat. Jadi kita bacalah selawat tu, sambut. Kan? Ada ayat apa ayat dia? Yang disuruh kita selawat. Macam-macam lagi, dan ada nama-nama kita sebut perkataan Rasulullah, Rasulillah, banyak kan dalam Quran. Jadi bila disebut, kalau kita tak lupa, sebutlah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang paling pendek. Ataupun paling pendek lagi, sallu alaihi pun boleh. Maknanya kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita pahala. Kan? Dapat kita syafaat. Mudah-mudahan kan. Okey. Kemudian yang kelima, memohon kebajikan jika bertemu ayat rahmat dan sebaliknya jika bertemu ayat azab. Memohon kebajikan ataupun doa, kita mohon keampunan daripada Allah ataupun kita istighfar bila kita jumpa ayat-ayat yang menyatakan berkenaan dengan hari kiamat ataupun siksaan-siksaan Allah pada orang-orang yang menyalahi hukum-hukum yang dah ditentukan dalam Quran contohnya. Ayat-ayat mohon keampunan dan sebagainya. Jadi kita berdoa. Doa dalam bahasa kita pun tak apa, Allah faham pun. Kan? Kita niatkan saja. Dan sebenarnya ada juga lah doa-doa tertentu yang boleh kita selitkan. Nanti kalau saya ingatkan saya akan share doa-doa tertentu. Okey, seterusnya. Nombor 6, menjawab seruan azan ketika kita mendengar. Maknanya sekiranya kita sedang dalam kelas talaki ataupun kelas Al-Quran begini, tengah-tengah azan. Kelas pukul 8.30, Isyak pukul 8.35 contoh kan. Tengah-tengah baca azan. Lebih baik kita berhenti seketika. Habis azan nanti baru kita sambung balik. Jadi sewaktu azan tu dilaungkan, kita bolehlah menjawab azan. Okey, dan yang terakhir sekali, bahagian yang ketiga iaitu adab-adab selepas kita membaca Al-Quran. Seperti biasalah kita akan akhiri bacaan dengan ucapan Sadaqallahul Azim. Maksudnya apa? Sadaqah tu daripada perkataan sidik. Sidik itu kita faham dah, benar kan? Siapa yang benar? Allah. Apa yang benar tu? Kata-kata Allah yang kita baca tadi semuanya benar. Al-Azim. Kata-kata Allah yang maha besar. Benarlah kata-kata Allah yang maha besar. Kita dah kata benar kata-kata Allah yang maha besar. Tapi kita buat ke tak? Wallahu alam. Jadi kita kena perhatikan jugalah setiap kali ayat yang kita baca tu. Adakah kita buat ke tak buat? Adakah kita ikut betul-betul panduan? Sebab memang Al-Quran ni tak boleh kita lari daripada menjadi panduan dalam kehidupan kita. Okey, kemudian seterusnya adab selepas baca Quran mestilah berdoa. Berdoa dan akhir sekali pastikan simpan Al-Quran pada tempat yang sesuai dan selamat. Sesuai maksudnya tempat yang mudah untuk kita capai dan dia tidak bersepah-sepah lah. Selamat tu maknanya tak adalah orang takut ada kucing ke dan sebagainya ataupun letak di bahagian yang rendah belah bawah. Mungkin kita ada anak-anak kecil, takut nanti tercampak dan sebagainya. Maknanya kita tetap kena menjaga Al-Quran tu kemukjizatan Al-Quran. Wallahu alam. Itu secara ringkaslah adab-adab sebelum, sedang dan selepas membaca Al-Quran. Okey, ada soalan untuk tajuk yang kelima ni? Tak ada? Tak ada Pak Ustazah. Jelas Saya rasa untuk tajuk ni jelas je insya-Allah. So nanti insya-Allah kita sambung lagi pada tajuk seterusnya iaitu pelajaran yang ke-6. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, habis untuk hari ini. InsyaAllah nanti minggu depan kita jumpa.